Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini seperti biasa kita di rancangan talk show AADK Sabah bersama dengan Jabatan-Jabatan Persekutuan, dan seperti biasa saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan ataupun penonton pada hari ini semuanya berada dalam keadaan yang sihat sentiasa, dan seperti biasa juga kita suka mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa menjaga kawalan kendiri dan mengamalkan SOP yang disediakan sekarang lah. Okey, baiklah, seperti biasa istimewanya pada hari ini saya berada di pejabat ataupun bangunan Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah. Pada hari ini saya sangat teruja kerana dapat bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini di rancangan talk show AADK Sabah, yang mana bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Puan Nur Zawiyah binti Bulka, iaitu pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih. Ya, seperti biasa Puan, saya pasti penonton yang sedang menonton pada hari ini pastinya tertanya-tanya pengarah Jabatan Penerangan ni asal dari mana, dan mungkin sudah berapa lama berkhidmat di Jabatan Penerangan. Mungkin boleh terangkan sedikit Puan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya berasal dari Tawau, Sabah. Saya telah berkhidmat di jabatan ini lebih kurang 30 tahun. Dan selama 18 tahun pertama saya memang bertugas di Jabatan Penerangan ini dalam pelbagai bahagian. Dan pada tahun 2007 saya telah bertukar ke Semenanjung, ke Putrajaya, dan telah bertugas di pelbagai kementerian dan jabatan untuk selama 11 tahun di sana. Ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan sendirilah. Dan pada pertengahan tahun 2018 saya kembali semula ke Sabah untuk menjawab jawatan terkini sehinggalah pada hari ini. Ya, cukup lama juga ya Puan. Dan seperti biasa mungkin penonton-penonton yang sedang menonton pada hari ini juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rancangan talk show AADK Sabah ini adalah di mana kita sedang menjalankan kolaborasi bersama jabatan-jabatan persekutuan yang terlibat dalam sama-sama untuk menangani gejala masalah dada yang sedang meruncing pada masa kini, iaitu di dalam kawasan KBT. Jadi antara jabatan yang terlibat adalah Jabatan Penerangan ya Puan. Dan mungkin juga Puan, ada penonton yang sedang menonton sekarang ni, mungkin ada yang masih lagi rasa macam blur-blur ataupun tidak nampak, tidak faham berkenaan misi dan sedikit visi daripada Jabatan Penerangan. Mungkin kita boleh terangkan Puan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih Jabatan Penerangan lah untuk sebagai tetamu dalam program talk show AADK ini. Jadi sebagai permulaan, seperti biasa, misi Jabatan Penerangan adalah untuk menterjemah dan memasar maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan melalui pelbagai platform yang strategik dan berkesan sesuai dengan perkembangan ekosistem semasa lah. Ya. Dan visi Jabatan Penerangan pula adalah untuk memacu kecendekiaan dalam masyarakat, iaitu membina masyarakat yang terhubung dan berinformasi. Jadi maknanya secara tidak langsung misi dan visi itu menggambarkan bahawa Jabatan Penerangan adalah sebagai jabatan yang menyampaikan maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan, mengenai wawasan negara kepada rakyat di negara ini. Itu serba sedikit berkenaan misi dan visi daripada Jabatan Penerangan Malaysia Sabah. Dan seperti biasa Puan, sekarang ni kita dilanda oleh pandemik, ramai new norm, semua pun baru, budaya dia diamalkan pun baru. Jadi dari segi perkhidmatan daripada Jabatan Penerangan, serba sedikit Puan perkhidmatan yang disediakan sekarang ni daripada Jabatan Penerangan. Ya, kalau kita ingin cerita mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Penerangan, sebenarnya banyak. Di Jabatan Penerangan kita sendiri di Sabah ini sendiri kita ada 7 bahagian sebenarnya, dan masing-masing mempunyai peranan dan fungsi yang berbeza lah. Tetapi pokok pangkalnya akhirnya dia akan mesejnya adalah untuk menyampaikan maklumat kepada kerajaan. Jadi antara perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan paling utama sekali adalah kita mengadakan program-program bersemuka di lapangan bersama kita punya rakan strategik dan juga bersama akar umbi di seluruh pelosok kampung dan juga negeri di Sabah ini. Dan sasaran itu kita pilihlah, dan aktiviti ini diadakan melalui Pejabat Penerangan Daerah yang ada di 25 buah daerah di negeri Sabah ini. Ya, kita ada di situ. Dan selain itu kita juga memberikan perkhidmatan pengurusan media, ya, pengurusan media dan perlindungan awam kepada agensi kerajaan. Maknanya di situ
tugas kami adalah sebagai peneraju utama untuk media kerajaan. Ya, kita juga yang akan mengeluarkan kad media kepada media di seluruh negeri ini. Kita juga menyediakan pusat media sekiranya ada event besar ataupun acara-acara besar, contohnya seperti Hari Malaysia, pilihan raya umum dan juga mungkin pilihan raya kecil. Kita menyediakan, dan tengok jugalah kepada mana-mana acara yang besar, memang Jabatan Penerangan lah sebagai peneraju pusat media. Begitu juga kalau ada pembukaan sidang DUN Dewan Rakyat, kita juga yang akan menyediakan pusat media tersebut, sebab pusat media itu adalah sebagai one stop center untuk media mendapatkan maklumat. Selain itu, kita juga ada satu bahagian baru yang selaras dengan perkembangan semasa. Kita juga membangunkan kandungan digital yang kreatif dan inovatif mengenai dasar-dasar kerajaan, ya. Jadi kita sediakan infografik. Infografik kita sendiri sediakan sebab kita ada bahagian komunikasi visual, dan kita akan kongsikan infografik mengenai dasar-dasar kerajaan itu melalui platform kita yang sedia ada, iaitu melalui platform Facebook, YouTube, Twitter dan juga Instagram. Selain itu, kita juga menyediakan ataupun menghasilkan bahan-bahan penerbitan dan juga bahan-bahan visual. Kita juga mengadakan pameran. Kita juga menyediakan maklumat komunikasi melalui paparan. Kita ada 33 buah paparan sebenarnya di seluruh negeri Sabah ini yang dipunyai oleh Jabatan Penerangan. Dan juga kita juga memantau dan mengurus isu-isu semasa, maknanya isu-isu yang kita kumpul daripada rakyat di bawah, kita angkat untuk makluman pihak atasan untuk dicarikan solusi ataupun penyelesaian kepada isu-isu tersebut. Jadi itu antaranya sedikit sebanyak perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Penerangan. Kalau yang sekarang pun yang disebabkan daripada pandemik, ada beberapa program yang dijalankan secara online, mungkin daripada Jabatan Penerangan yang mungkin penonton masih tidak tahu, ya. Okey, ya, sebab macam saya cakap tadilah, Jabatan Penerangan ni sebenarnya mempunyai banyak program-program di lapangan, program-program bersemuka dengan rakyat. Tetapi disebabkan adanya pandemik COVID-19 ini yang tidak memungkinkan kita untuk kita berhubung dengan rakyat, jadi kita kena mengamalkan norma baru. Maksudnya mau tidak mahu Jabatan Penerangan kena beralih kepada kelainan, ya, mencari kelainan, mencari alternatif bagaimana untuk kita menyampaikan dasar kerajaan kepada rakyat. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan secara, kita berpindah kepada talian, ya, atas talian maksudnya. Jadi maknanya program itu kita terpaksa ubah dia, kita gunakan platform atas talian pula. Jadi dari situ kita buatlah pelbagai program, antaranya contohnya program pengesahan, program pidato, kita buat program penulisan cerpen dan pelbagai lagi. Maknanya kita libatkan semua, sama ada pelajar sekolah, orang ramai, ya, kita sediakan platform tersebut. Dan alhamdulillah daripada program-program tersebut kita telah mendapat banyak penyertaan sebenarnya daripada Sabah ini. Ya, kalau saya tidak silap, kita ada seramai 5,000 orang peserta dari Sabah yang telah mengikuti pelbagai program yang kita anjurkan melalui atas talian ini. Kalau kita gabungkan di seluruh negara lah, keseluruhan seluruh negara kita ada dalam 55,000 penyertaan. Dan juga untuk makluman, semalam kita telah mengadakan satu program di bawah program Influencer Japan. Kita mengadakan satu sesi penyampaian hadiah. Sebab dalam banyak-banyak penyertaan tu, alhamdulillah, peserta Sabah tidak pernah mengecewakan. Dan kita semalam kita ada pemenang Johan, ya, dalam acara Kuis ASEAN. Ya, Kuis ASEAN ini adalah satu program di peringkat ASEAN. Ya, di mana kita libatkan pelajar universiti ataupun pelajar sekolah untuk menyertai program tersebut, bergabung dengan semua peserta daripada negara-negara ASEAN. Dan ini memang program tahunan sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita ada Johan daripada negeri Sabah sendiri dan kita telah buat semalam. Dan semalam juga kita ada peserta anugerah khas dalam bidang penulisan sajak. Dan kita juga ada pemenang tempat ketiga dalam pertandingan pidato kenegaraan. Semua tu dibuat secara online. Jadi maknanya walaupun kita tidak boleh buat program secara bersemuka, tetapi kita masih juga mendapat banyak penyertaan daripada masyarakat di luar sana.
daripada melalui program-program kita ini. Tapi memang itulah salah satu tujuan kita, supaya kita sentiasa menyemarakkan kenapa kita katakan kenegaraan, sebab program itu lebih menjurus kepada semangat kenegaraan, semangat patriotisme. Sebab walaupun kita tidak boleh bersemuka, tetapi kita masih boleh menyalurkan maklumat ataupun kita masih boleh menggalakkan rakyat untuk menunjukkan semangat patriotisme mereka kepada negara melalui program-program sebegitu. Tapi memang itulah antara tugas Jabatan Penerangan kan. Ya, Puan. Ya, sangat bersyukur juga sampai dapat Puan. Jadi saya pun pasti penonton pun sudah jelas ya, dan nampak skop daripada Jabatan Penerangan Malaysia ataupun Negeri Sabah ni terutamanya sangat luas ya. Jadi walaupun dikekang kita sekarang ni dibatasi oleh pandemik COVID-19, tapi tidak menghalang untuk Jabatan Penerangan untuk melakukan pelbagai program untuk mendekatkan diri dengan komuniti di luar sana. Saya ingin minta maaf, saya ingin sambung juga dalam keadaan COVID-19 ini juga Jabatan Penerangan sebenarnya mempunyai satu lagi tugas yang orang bilang nampaklah di mata rakyat, itu kita menjalankan tugas kita untuk memberi maklumat kepada rakyat melalui program kita, iaitu yang dinamakan program hebat yang dinamakan Info on Wheels. Ya, Info on Wheels ini adalah satu program hebahan sebenarnya. Dulu pun kita buat, cuma sekarang kita jenamakan dia semula. Jadi kita buat program hebahan mewawarkan mengenai data-data negara. Tetapi dalam sepanjang tempoh PKP dan sebagainya ini, kita punya mesej utama adalah bagaimana rakyat perlu mematuhi SOP. Ya, bagaimana rakyat perlu melaksanakan norma baharu dalam kehidupan. Yang mesti diamalkan adalah 3W, ya, iaitu wash, wear and warn, dan juga kita mengelakkan 3S. Maksudnya kita mendidik rakyat supaya akur kepada pemantauan SOP ini. Sebab apa? Sebab kita ingin memutuskan penularan COVID-19 ini, ya. Sebab kalau kita tidak ingatkan begitu, kita manusia ni biasa ya, kita selalu leka, ya. Jadi biarlah kita sama-sama bekerjasama, saling berganding bahu, memutuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita boleh hidup dalam keadaan aman dan sejahtera, bebas daripada COVID. Ya, betul Puan. Jadi kita beralih pula kepada yang sekarang ni, yang daripada talk show AEDK Sabah ni kita fokuskan kepada beberapa jabatan. Ada yang jabatan terlibat, ada 15 jabatan, dan antara yang terlibat adalah Jabatan Penerangan Sabah. Jadi di sini kita meminta sedikit penerangan daripada pihak Puan untuk menjelaskan peranan ataupun yang boleh dikaitkan aktiviti bersama, mungkin juga melalui dari segi rawatan atau pencegahan atau penguatkuasaan yang boleh dikaitkan dengan bersama-sama dengan AEDK Sabah dalam memerangi dadah ni, Puan. Saya amat berbesar hati sebenarnya apabila boleh berkolaborasi bersama dengan AEDK lah, ya. Sebab kita ada platform sebenarnya yang boleh kita bekerjasama, ya, untuk mungkin dalam program-program AEDK lah. Antaranya adalah seperti yang saya katakan tadi, program-program bersemuka. Kalau kita boleh laksanakan pada tahun depan, banyak program bersemuka yang kita boleh laksanakan, seperti program komuniti Merdeka at Community, program program Kelab Malaysiaku, ya, bersama dengan pelajar, dan juga bersama dengan rakan-rakan strategik Jabatan Penerangan. Jadi program ini sebenarnya kita meluas. Selain daripada itu, selain pada program bersemuka, kita juga ada program yang program taklimat isu, dan kita boleh panggil kita punya anggota-anggota kita, ataupun kita boleh buka kita punya sesi itu terpulang pada AEDK untuk kita buat satu program taklimat berkaitan dengan pencegahan dadah lah di kalangan rakyat kan, supaya benda itu boleh kita war-warkan secara meluas. Dan kita juga boleh membantu dari segi berkongsi platform media sosial, ya, dalam bentuk infografik, dan kita boleh bantu AEDK sebenarnya untuk berkongsi, share and like semua IG yang dibuat oleh AEDK. Dan selain daripada itu, ada lagi lain lah yang kita juga boleh membantu mewawarkan mengenai program-program AEDK ni melalui platform media cetak, media elektronik, ya. Sebab itu kita boleh gunakan platform dengan kita punya rakan-rakan yang lain lah. Itu antara program yang saya nampak di mana kita boleh membantu ataupun di mana kita boleh bekerjasama dengan AEDK dalam jangka masa panjang lah. Okey.
Baiklah, sudah pasti penonton di sana yang sedang menonton pada hari ini pun kita telah mendengar dengan lebih jelas di mana kita telah mendengar visi dan misi serta peranan dan juga perkhidmatan Jabatan Penerangan Negeri Sabah ini sebenarnya. Ya Puan, jadi baiklah Puan, mungkin serba sedikit harapan daripada pihak Puan sendiri di dalam Jabatan Penerangan Sabah ini bersama-sama dengan AADK Sabah. Mungkin boleh jelaskan sedikit harapan Puan. Ya, melalui kolaborasi ataupun kerjasama antara Jabatan Penerangan dan juga AADK ni, apa yang saya harapkan adalah semoga kerjasama ini kita dapat jayakan ya dengan sebaiknya dalam usaha kita untuk mendidik masyarakat mengenai isu-isu berkaitan dengan kesedaran bahaya dada dalam kalangan masyarakat, kerana itu juga adalah salah satu daripada peranan kita bagi membantras penyalahgunaan dada dalam kalangan masyarakat. Dan seterusnya kita dapat kalau kita tidak dapat menghapuskan pun sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan bilangan penagih dadah di negeri ini ya. Itu antara harapan kita lah. Semoga kita dapat membantu sebanyak mungkin, tidak banyak pun, at least sedikit kita adalah peranan kita dalam situ ya. Sebab kita tanpa kita sedari mungkin yang terlibat itu adalah saudara mara kita, rakan-rakan kita. Kalau kita tidak membantu, siapa lagi kan? Jadi maknanya kerjasama itu memang perlulah. Jadi supaya kita dapat lebih menyebarluaskan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh AADK melalui platform Jabatan Penerangan. Ya. Okay. Baiklah penonton sekalian, terima kasih juga kepada Puan pengarah daripada Jabatan Negeri Sabah, Penerangan Negeri Sabah atas wawancara yang baru sahaja dijalankan sebentar tadi. Pihak AADK mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih meluangkan masa kepada AADK dan para penonton di sana. Seperti biasa, jangan lupa lepas ni lagi kita akan teruskan lagi kepada beberapa jabatan lagi dan teruskan bersama kami, setia bersama kami hingga ke hujung rancangan.